Sama saya Faizal Kamruddin atau FK, pengacara pada pagi ini. Baik Unit Health and Wellness Management, Jabatan Community Engagement and Wellness, Center of Expertise, Bahagian Semua Manusia Kumpulan, TNB, mengadakan sesi webinar Wellness Wednesday melalui aplikasi Webex pada pagi ini. Pihak kami mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran warga kerja TNB yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi webinar Wellness Wednesday yang dipancarkan secara langsung terus melalui aplikasi Webex pada pagi ini. Untuk makluman semua, sesi webinar pada pagi ini, kita akan bersama-sama dengan speaker jemputan dari Hospital HUKM. Kita ada 4 speaker diketuai oleh Profesor Madya Dr. Azmawati, selain Cik Khoi Ziyi, Cik Nur Ashikin dan juga Cik Nurul Izzah. Topik yang akan disampaikan pada pagi ini cukup menarik, Good Food, Goodbye Cancer. Untuk makluman doktor dan juga speaker jemputan kita pada pagi ini, sesi kita pada pagi ini boleh diakses oleh warga kerja TNB dari seluruh tanah air. Untuk makluman semua warga kerja TNB pada pagi ini, sebelum kita teruskan dengan sesi webinar, terlebih dahulu mari kita lakukan aktiviti senaman ringkas terlebih dahulu bersama dengan tim gym caretaker TNB dari Unit Health and Wellness Management. Segmen senaman ringkas ini juga telah mula kami selitkan pada awal sesi webinar Wellness Wednesday yang lalu, iaitu bermula pada 23 September 2020. Kebaikan senaman antaranya boleh meningkatkan kecergasan fizikal anda, meningkatkan tenaga untuk melakukan tugasan harian, mengawal tekanan darah dan menguatkan jantung, memperbaiki keupayaan mengawal paras glukosa dalam darah, dan juga mempercepatkan pemulihan dari penyakit dan tekanan mental. Pada sesi webinar Wellness Wednesday yang lalu, kita ada bercerita tentang amalan yang baik untuk memastikan kesihatan mental kita. Selain salah satunya adalah senaman ringkas sebelum melakukan aktiviti kerja. Sebut tentang kesihatan mental, dunia akan menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia pada hari Sabtu ini, 10 Oktober 2020. Jadi, jika sayang jantung anda, ayuh sama-sama kita lakukan senaman ringkas di tempat kerja masing-masing. Okay, baru-baru ini kita telah pun menyambut Hari Jantung Sedunia pada 29 September 2020. Baik, tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama melakukan aktiviti senaman ringkas bersama dengan tim gym caretaker pada pagi ini. Silakan coach.
No, pool ada pool. Ada. Boleh. Lepas apa ya? Okay. Lepasnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Coach Hasnan and the team. Okay, semua dah pun berpeluh. Okay, aktiviti tadi boleh dijadikan panduan untuk dilakukan sebelum kita memulakan kerja. Selain dari senaman itu tadi, banyak lagi senaman yang boleh dilakukan ya. Berjalan menggunakan tangga juga merupakan salah satu senaman di pejabat. Jangan lupa banyakkan berjalan di samping untuk kesihatan diri masing-masing kepada warga kerja TNB. Sumbanglah steps anda untuk TNB. 70 bilion steps TNB telah pun dilancarkan pada 22 September 2020. Cabaran Bukdok Piala Presiden juga sedang berlangsung
bagi kategori bahagian, jabatan dan juga anak syarikat. Jadi keputusan setakat ini akan saya maklumkan pada penghujung sesi ini nanti ya. Baiklah, kita teruskan program kita pada pagi ini. Saya tak sabar nak tunggu ya. Ya, Prof. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput speaker kita dari Hospital HUKM pada pagi ini yang dipimpin oleh Profesor Madya Dr. Azmawati. Selain itu, kita ada Cik Khoi Ziyi, Cik Nora Shikin, Cik Nurul Izzah. Semua wanita pada hari ini, wanita hari ini. Dengan ini saya serahkan kepada moderator juga Bunga pada hari ini. Saya serahkan pada Cik Ain Asirah dengan topik yang menarik hari ini, Good Food, Goodbye Cancer. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Muhammad Faizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Good Food, Goodbye Cancer. Saya Ain Asirah sebagai moderator pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam webinar Good Food, Goodbye Cancer pada hari ini. Baiklah, saya difahamkan majoriti peserta webinar kita pada hari ini terdiri daripada kaki tangan tenaga nasional berhadiah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Di pagi yang ceria penuh berkat ini, dapat kita bersama-sama menambah ilmu pengetahuan sedia ada. InsyaAllah. Baiklah, tujuan utama webinar pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan tentang pemakanan dan kanser di Malaysia. Para panelis kita akan mengupas sedikit tentang apa sebenarnya kanser dan jenis kanser utama di Malaysia. Seterusnya, kita akan menerangkan jenis pemakanan yang berkaitan kanser dan akhir sekali panduan pencegahan kanser. Jadi bersama kita pada hari ini, para panelis yang hebat-hebat belaka, antaranya Prof. Madya Dr. Azmawati binti Muhammad Nawawi. Beliau ialah pensyarah perubatan Jabatan Kesihatan Masyarakat DJM. Beliau juga berkepakaran dalam bidang kanser, epidemiologi dan pencegahan. Beliau juga telah menerbitkan lebih 50 buah artikel berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit dan penyakit berjangkit. Panel seterusnya, sahabat seperjuangan saya, Cik Khoi Ziyi, Cik Nur Ashikin dan Cik Nurul Izzah yang merupakan pelajar tahun akhir Bachelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dari UPM. Baiklah, sedikit housekeeping kepada para peserta. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh type di chat box dan kita akan menjawab sebarang pertanyaan anda pada akhir sesi webinar ini. Dan para peserta diminta untuk terus bersama-sama kita sehingga habis webinar ini kerana pada akhir perkongsian daripada para panelis akan ada sesi quiz di mana ada hadiah lumayan yang akan menanti para peserta. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Prof. Azmawati untuk memberi pengenalan tentang apa itu kanser. Silakan Prof. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk datang dan sudi untuk buka website dan dengar sesi webinar kita hari ini. Okey, sebelum saya mulakan berkenaan tajuk utama berkenaan kanser dan pemakanan, saya ingin ucapkan terima kasih berbanyak kepada pihak TNB kerana menganjurkan webinar ini. Dan tujuan utama webinar ini selain kita mendedahkan berkenaan kanser dan pemakanan, ianya juga diharapkan pelajar-pelajar yang juga merupakan panelis pada hari ini, mereka merupakan pelajar tahun akhir Sains Pemakanan daripada UPM, dapat berkongsi mengenai apa yang mereka belajar mengenai makanan dan khususnya dalam pencegahan kanser. Jom kita mulakan kita punya topik utama hari ini berkenaan kanser dan pemakanan. Saya akan bercerita secara umum berkenaan kanser. Okey, seterusnya, kanser merupakan pembunuh utama sebenarnya, bukan sahaja di dunia, di semerata tempat. Okey, dan kanser ini merupakan penyebab kematian yang
kedua terbesar di dunia, malahan juga berlaku di Malaysia pada tahun 2018. Namun, kanser ini boleh dicegah. Okay, kanser boleh dicegah. 30 hingga 50% kanser dapat dielakkan melalui amalan gaya hidup yang sihat. Apa maksud gaya hidup yang sihat? Gaya hidup yang sihat bermaksud anda perlu bersenam. Tadi baru anda melakukan exercise, which is good. Okay, teruskan bersenam, bersukan, aktif dalam aktiviti fizikal. Anda juga perlu menjaga berat badan anda. Berat badan tidak boleh melebihi daripada tahap yang ditentukan. Kerana jika anda gemuk atau obes, berbagai penyakit akan datang kepada anda, termasuklah kanser. Dan yang ketiga, iaitu merupakan fokus utama kepada topik webinar hari ini, iaitu diet yang sihat. Jadi apa itu diet yang sihat? Apakah makanan yang boleh mencetus? Apakah makanan yang boleh mencegah kanser? Akan diterangkan lebih lanjut dalam sesi webinar ini. Seterusnya, jom kita lihat apakah 5 kanser yang lazim di Malaysia. Okey, kalau diikutkan peratusan, kanser payudara mempunyai peratusan yang tertinggi, kanser yang lazim berlaku di Malaysia. Diikuti kanser kolorektal, kanser paru-paru, kanser limfoma dan kanser nasofaring. Tidak kesemua kanser ini penyebab utamanya adalah makanan. Hanya kanser-kanser tertentu sahaja yang pencetusnya berpunca daripada makanan seperti kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser nasofaring. Dan kesemua kanser yang dinyatakan ini yang kerap berlaku di Malaysia ini mempunyai ujian saringan. Anda boleh pergi melakukan ujian saringan di klinik-klinik kesihatan, kerajaan atau swasta untuk memastikan anda ada kanser atau tiada. Bagaimana dengan risiko? Seterusnya kita lihat dari segi risiko. Saya pasti kesemua daripada peserta webinar hari ini berumur melebihi daripada 30 tahun. Jadi anda mempunyai risiko untuk mendapat kanser. Jika anda lelaki, anda akan mendapat risiko kanser sebanyak 1 daripada 10 berisiko mendapat kanser. Namun jika anda perempuan, risikonya adalah 1 daripada 9 berisiko mendapat kanser. Apa yang dapat saya simpulkan daripada slide ini menunjukkan bahawa semakin meningkatnya umur anda, semakin meningkat risiko untuk mendapat kanser. Jadi, walaupun umur anda semakin meningkat, gaya amalan hidup yang sihat perlu diteruskan supaya untuk mencegah anda daripada mendapat kanser. Jom kita tengok dari segi perbezaan kanser pada lelaki dan wanita. Okey, 5 kanser yang lazim bagi lelaki adalah kanser kolorektal. Kanser kolorektal atau kanser usus adalah nombor 1. Kejadian di Malaysia ni dia adalah nombor 1, diikuti kanser paru-paru, kanser prostat, kanser limfoma dan kanser nasofaring. Kanser kolorektal mempunyai ujian saringan yang kita namakan IFOBT. Memang disediakan di klinik-klinik kesihatan untuk dibuat ujian yang lebih lanjut. Kanser prostat pula semakin meningkat tinggi. Kalau dahulu peratusannya agak rendah, tetapi the current makin meningkat tinggi kanser prostat. Dan kebanyakan kanser prostat ini tak ada tanda-tanda. So lelaki tidak tahu apa tanda-tanda yang menyebabkan kanser prostat. Bila ada tanda-tanda biasanya di peringkat akhir. Jadi kita perlu cegah dengan selain daripada amalan pemakanan gaya hidup sihat adalah dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat ujian saringan. Okey, jom kita tengok pula bagi bagi perempuan. Okey, nombor 1 yang majoritinya adalah daripada kanser payudara, kanser kolorektal, kanser cervix, kanser ovari dan terakhir yang kelima adalah kanser paru-paru. Kanser payudara mempunyai kadar kematian yang agak rendah kerana kita punya bidang kesihatan ni dia punya ubat-ubatan semakin canggih. So jika anda dapat detect awal, maka rawatan awal dapat dilakukan, maka survivalnya adalah agak baik. Jadi begitu juga dengan kanser cervix. Okey, kanser cervix kita ada sediakan ujian saringan juga, pap smear, kanser payudara boleh dilakukan pemeriksaan payudara ataupun membuat mammogram. Okey, bagaimana pula dengan kanser pada kanak-kanak? Okey, mungkin sebahagian daripada peserta kita hari ini sudah mempunyai anak ataupun saudara mara dan sebagainya. So, 3 kanser yang lazim berlaku pada kanak-kanak di Malaysia adalah leukemia, otak dan sistem saraf serta limfoma. Dan jika kita lihat bandingkan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan, kanak-kanak lelaki lebih cenderung untuk mendapat kanser leukemia
dan limfoma, manakala kanak-kanak perempuan lebih untuk mendapat kanser otak dan sistem saraf. Jika kita lihat kanser yang berlaku pada kanak-kanak ini kebanyakannya tidak disebabkan oleh makanan. Dia lebih melibatkan kepada faktor genetik dan sebagainya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada presentation saya hari ini adalah kanser boleh dicegah. Bagaimana untuk mencegah? Gaya hidup yang sihat. Dan anda harus tahu apakah kanser yang kerap berlaku dalam kalangan kita. Supaya anda tahu apa yang perlu dicegah, apakah yang perlu dikurangkan daripada faktor risiko yang mungkin anda ada. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Azmawati di atas pengenalan tentang kanser itu tadi. Jadi kita dah pun tahu kanser lazim yang terdapat di Malaysia. Nampaknya kanser ini bukannya berlaku di kalangan dewasa sahaja ya, malah berlaku juga di kalangan kanak-kanak. Seterusnya kita beralih pula kepada Cik Kozi untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang 3 kanser utama di Malaysia. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Sekarang, marilah kami berterus dengan topik 3 kanser yang berkaitan dengan makanan. Okey, pertama ialah kanser payudara. Kanser payudara ni ialah kanser yang paling lazim di Malaysia. Resiko kanser meningkat selepas umur 25 tahun dan 60 sampai 64 tahun adalah umur yang puncak. Resiko akan berkurang setelah umur 65 tahun. So, antaranya adalah simptom kanser payudara. Anda boleh rasa ada ketulan di sekitar payudara atau boleh nampak kedudukan putih berubah, kulit putih berwarna merah, kering atau mengelupas. Ataupun ada rasa sakit dekat payudara atau putih. Dan juga ada pengeluaran cecair. Jadi, pemeriksaan payudara sendiri atau memeriksa secara berkala adalah digalakkan kerana ia sangat penting untuk tahu kanser lebih awal dan rawatan awal ada kemungkinan besar berjaya dirawat. So, secara umumnya, kita digalakkan untuk makan 5 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Secara ringkas, buah-buahan dan sayur-sayuran boleh membantu mencegah banyak kanser. Kerana buah-buahan dan sayur-sayuran banyak dengan vitamin, mineral dan pentingnya ada antioksidan yang tinggi untuk melambatkan atau mencegah perkembangan kanser ini. Ada beberapa kajian lepas menyatakan bahawa makanan manis seperti donat, kek, minuman manis ada berkaitan dengan kanser payudara. Kerana makanan manis ini berkaitan dengan insulin dan insulin akan mendorong ke proses pembentukan kanser. Selain itu, minuman beralkohol juga tidak digalakkan kerana alkohol akan meninggikan level hormon yang akan mengaktifkan kanser payudara dan juga kanser lain. Seterusnya, kanser kolorektal ataupun kanser usus. Kanser kolorektal ataupun kanser usus merupakan kanser yang kedua lazim di Malaysia. Kanser ini paling lazim pada lelaki dan kedua pada wanita. Risiko kanser meningkat dengan umur dan lingkungan umur yang lazim ialah 45 sampai 75 tahun. Simptom kanser kolorektal termasuk kekerapan perigi tandas yang berubah-ubah ataupun ada najis berdarah ataupun ada rasa asyik, rasa sangat letih dan juga rasa sakit atau tidak selesa dekat bahagian perut. Dan biasanya berat badan juga akan semakin berkurang kerana kanser akan menghasilkan hormon yang akan mempengaruhi selera makan dan juga akan mempengaruhi masalah pencernaan digestive system kita orang. So, sebagai contoh, seseorang yang asyik ciri-birit, mestilah berat badan dia akan menurunkan. So, kanser kolorektal atau kanser usus ini dianggapkan salah satu kanser yang dapat dicegahi dari segi pemeriksaan awal dan pemakanan. Seperti yang disarankan,
Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah makanan yang boleh membantu mencegah kanser. Selain daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, laporan daripada American Institute for Cancer Research menyatakan bahawa biji penuh boleh mengurangkan risiko kanser kolorektal atau kanser usus ini. Manakala daging diawet akan meningkatkan risiko kanser kolorektal atau kanser usus ini. Kerana biji penuh banyak dengan serat dan serat boleh mengurangkan risiko kanser. Selain daripada itu, makanan yang berisiko tinggi termasuk daging diproses, minuman beralkohol dan daging merah. Untuk daging diproses, bahan untuk mengawet daging seperti nitrat akan menghasilkan bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser kolorektal ataupun kanser usus ini. Lepas tu, apakah daging merah? Okey, daging merah ialah daging yang berwarna merah sebelum dimasak, seperti daging lembu, daging kambing atau daging khinzir. Kenapa daging merah ialah makanan yang berisiko tinggi? Ini kerana daging merah ni mempunyai banyak myoglobin, iaitu sejenis protein dalam daging. So, semasa pencernaan myoglobin ini akan menghasilkan bahan yang akan menyebabkan kanser. Oleh itu, kami digalakkan untuk mengurangkan makan terlalu banyak daging merah dan daging diproses untuk mengurangkan risiko kanser. Okay, di samping itu, kanser nasopharynx ialah kanser ketiga. Kanser nasopharynx ini merupakan kanser yang keempat lazim di Malaysia. Kejadian paling tinggi di golongan orang Cina diikuti orang Melayu, dan lingkungan umur yang lazim bagi kanser nasopharynx ini ialah umur 40 sampai 60 tahun. Dan simptom kanser nasopharynx termasuk ada ketolan pada leher tapi tiada rasa sakit. Seperti yang apa kita tahu, telinga, hidung dan tekak adalah bersambung. Okay, so jadi simptom kanser nasopharynx ini termasuk telinga tersumbat atau kehilangan pendengaran, muka kembas, sakit kepala sebelah, penglihatan berganda dan pengeluaran ledeh atau air liur yang berdarah. Okay, secara umum, buah-buahan dan sayur-sayuran boleh membantu mencegah kanser. Minuman beralkohol ialah makanan berisiko tinggi. Okay, selain daripada minuman beralkohol, ikan masin, sayur jeruk, daging diawet ialah makanan yang berisiko tinggi untuk kanser nasopharynx ini. Kanser ini amat biasa dalam golongan Cina dalam Malaysia sebab orang Cina suka makan sayur jeruk, ikan masin dan daging diawet. Dan makanan-makanan ini adalah makanan yang tinggi dengan garam. So, kita tidak digalakkan untuk makan makanan yang tinggi garam. Okay. So, sebagai kesimpulan daripada saya, kita perlu tahu tiada makanan yang tentu boleh bertindak sebagai magic bullet untuk mencegah kanser. Jadi, kami digalakkan untuk kurangkan makan makanan yang berisiko tinggi untuk mengurangkan risiko kanser dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Kozi di atas penerangan tentang 3 kanser utama di Malaysia, iaitu kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser nasopharynx. Sekarang, kita beralih pula kepada topik seterusnya, iaitu pemakanan dan kanser. Saya serahkan kepada Cik Nur Arifin. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Seterusnya, saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan pemakanan dan kanser dan apakah kaitannya. Secara amnya kita tahu bahawa kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa tabiat gaya pemakanan boleh mendorong atau melindungi seseorang daripada bara. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua contoh-contoh makanan yang boleh mencetus dan mencegah kanser.
Jadi, makanan pertama yang boleh mencegah kanser ialah daging merah dan daging proses. Contoh-contoh makanannya adalah seperti berikut. Contohnya seperti ada burger, nugget, daging kisar, daging lembu, sausage dan sebagainya. Kajian mendapati bahawa hubungan antara daging merah dan daging proses dengan kanser kolorektal ataupun kanser usus adalah sangat konsisten. Sebagai contoh, kira-kira 30 kajian telah dijalankan dan mereka dapati apabila seseorang itu makan sekitar 50 gram daging proses setiap hari, mereka meningkat sebanyak 20% risiko lebih tinggi untuk mendapat kanser kolorektal. Manakala kajian lain juga telah dijalankan pada daging merah dan mereka mendapati bahawa daging merah telah diklasifikasikan sebagai makanan karsinogenik, iaitu makanan yang boleh penyumbang kepada kanser. Jadi sebab itu amatlah penting untuk kita hadkan pengambilan makanan ini, terutamanya makanan daging proses, kerana makanan daging proses adalah makanan yang tinggi lemak tepu dan juga garam. Jadi, makanan lain yang boleh diambil ialah daging putih atau kita panggil lean meat. Daging putih atau lean meat ni bagus kerana ianya adalah daging dengan kandungan lemak yang rendah berbanding daging merah dan daging proses. Contohnya seperti ayam bahagian dada, ikan sardin, ikan tuna, ikan kembung, ikan salmon. Contoh-contoh ikan yang saya sebutkan ni, contoh-contoh ikan ini adalah contoh-contoh ikan yang kaya dengan omega 3 dan senang untuk kita dapatkan di pasaraya. Kelebihan mengambil omega 3 adalah banyak, antaranya adalah ianya terbukti dapat menjaga kesihatan jantung, boleh mencegah kita daripada mendapat penyakit tinggi kolesterol, penyakit darah tinggi serta dapat mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit stroke. Jadi, lebihkan daging putih berbanding daging merah dan daging proses. Seterusnya, makanan yang boleh mencegah kanser adalah makanan tinggi glycemic index ataupun dipanggil makanan tinggi GI. Antara contoh makanan tinggi glycemic index adalah macam waffle, kek, donat, aneka kuih manis dan macam minuman yang sekarang sedang in trend, contohnya bubble tea ataupun air boba. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar atau tahu tak apa maksud makanan tinggi GI? Makanan tinggi GI ini bermaksud makanan yang boleh meningkatkan paras gula dalam badan kita dengan cepat. Tapi apa kaitan makanan tinggi GI dengan kanser? Berdasarkan kajian yang lepas, mereka mendapati bahawa makanan tinggi GI menyumbang kepada 88% risiko lebih tinggi seseorang itu untuk mendapat kanser prostat. Dan perlu diingatkan, di Malaysia, kanser prostat merupakan kanser ketiga terlazim dalam kalangan lelaki. Jadi, kaum lelaki perlu lebih memantau pengambilan kumpulan makanan ini. Di samping itu, makanan tinggi GI ini juga memang sangat tinggi dengan kalori. Kalau kita ambil makanan tinggi kalori secara berlebihan, ini dapat menyumbangkan kepada pertambahan berat badan. Seterusnya, dapat menjurus kita untuk mendapat penyakit obesiti. Mereka yang obes ataupun golongan yang obes ini adalah berisiko lebih tinggi untuk mendapat kanser usus, kanser buah pinggang dan juga kanser hati. Jadi, kita dah tengok makanan yang boleh cetus kanser. Jom kita tengok makanan yang boleh mencegah kanser. Contoh makanan yang boleh mencegah kanser adalah makanan rendah glycemic index seperti produk biji ring penuh. Contohnya macam roti biji ring penuh, beras perang, oat, barley adalah antara contoh-contoh yang boleh kita ambil. Biji ring penuh ni bagus kerana biji ring penuh ni adalah kaya dengan vitamin B, vitamin E, serat, protein dan mineral. Di samping itu, biji ring penuh ini juga telah terbukti boleh menjaga kesihatan usus kita, boleh mengurangkan risiko untuk kita mendapat sakit jantung dan juga penyakit diabetes dan juga kanser. Jadi kita kena pastikan separuh dari biji ring yang kita ambil setiap hari, pastikan separuh daripada biji ring itu datangnya daripada biji ring penuh. Ini kerana kajian paling terbaru pada tahun 2019 mereka mendapati bahawa pengambilan biji ring penuh yang tidak mencukupi sangat berkait rapat dengan penyakit kanser. Maksudnya, kalau kita makan kurang biji ring penuh, lagi tinggi ataupun kita berisiko lebih tinggi untuk
untuk mendapat kanser. Dan salah satu bonus point untuk vegetarian ialah produk ini akan membuatkan kita berasa lagi cepat kenyang. So, bila kita cepat kenyang, kita akan kurangkan pengambilan makanan yang lain. Jadi, kita dapat kurangkan pengambilan kalori sehari, seterusnya boleh menurunkan berat badan kita. Okey, next. Mengikut sumber daripada National Cancer Institute, kajian mereka mendapati bahawa minuman beralkohol seperti arak, bir boleh menyebabkan kanser esophagus, kanser hati, kanser usus, kanser payudara dan juga kanser leher dan kepala. Bukan itu saja, alkohol ini bukan sahaja boleh menyebabkan kanser, tetapi kajian juga mendapati bahawa alkohol mempunyai keburukan yang tersendiri, iaitu apabila seseorang itu mengambil alkohol secara berlebihan, ianya boleh menyebabkan seseorang mendapat penyakit jantung, penyakit anemia, boleh merosakkan otak dan juga untuk kaum wanita, mereka berisiko untuk melahirkan bayi yang tidak normal. Jadi, sebab itu pengambilan alkohol ini sangatlah perlu dikurangkan. Tidak lupa juga, air bergas. Selain minuman beralkohol, air bergas juga perlu dihadkan kerana tuan-tuan dan puan-puan sedar tak bahawa air bergas ataupun air bikarbonat adalah sangat tinggi dengan gula, dan kajian lepas telah membuktikan bahawa makanan yang tinggi gula boleh menggalakkan pembiakan sel kanser dalam badan kita. Jadi sebab itu kita perlu memilih alternatif lain ataupun kita perlu kurangkan minuman beralkohol dan bergas, dan kita boleh pilih minuman yang kurang gula seperti air kosong dan jus buah-buahan, kerana minuman ini adalah minuman yang boleh mengurangkan risiko atau mencegah kanser. Air kosong ni bukan sahaja zero kalori, tapi air kosong ini juga bagus untuk kesihatan kita. Jadi jangan lupa untuk kita pastikan untuk mengambil 8 gelas air kosong setiap hari. Di samping itu, selain air kosong, kita boleh pilih jus buah-buahan, kerana jus buah-buahan adalah minuman yang rendah gula dan juga kalori. Tapi pastikan semasa pengambilan jus buah-buahan jangan tambah air gula sebagai gula tambahan, kerana buah tersebut mempunyai rasa manis yang tersendiri. Okey, seterusnya makanan yang boleh mencetus kanser. Tuan-tuan dan puan-puan mesti familiar kan dengan makanan-makanan ni. Sebenarnya makanan-makanan seperti kicap, sos, kerepek, belacan adalah antara makanan yang boleh mencetus kanser kerana kandungan garam yang sangat tinggi dalam makanan ini. Kajian lepas telah menunjukkan terdapat hubungan antara makanan tinggi garam dengan kanser perut. Berdasarkan World Cancer Research Fund, kajian mereka mendapati bahawa 1 daripada 7 kes barah perut di UK sebenarnya dapat dicegah sekiranya seseorang itu mengawal pengambilan garam seharian. Ini kepada yang disyorkan, maksudnya pengambilan garam apabila pengambilan garam kita mengikut rekomendasi yang sepatutnya, kita dapat mengurangkan risiko untuk mendapat kanser barah perut. Jadi berapakah jumlah pengambilan garam yang disyorkan? Jumlah pengambilan garam yang disyorkan adalah jangan lebih daripada 1 sudu teh garam sehari, kerana makanan tinggi garam bukan sahaja boleh menyebabkan kanser perut, tetapi boleh meningkatkan risiko kita untuk mendapat darah tinggi, sakit jantung dan juga stroke. Jadi, sebagai alternatif, makanan yang boleh bertindak sebagai makanan yang boleh mencegah kanser adalah kita boleh memilih makanan yang rendah garam, iaitu makanan yang menggunakan perisa semula jadi. Contohnya macam kayu manis, jinten putih, lada hitam, lada putih. Semua ni, makanan ni dapat bukan sahaja bagus kerana rendah garam, tapi makanan ini juga dapat meningkatkan perisa dan aroma sesuatu makanan. Tambahan pula, makanan ini bagus kerana makanan ini tiada bahan pengawet yang digunakan. Okey, jadi seterusnya
saya akan menerangkan, kita akan melihat contoh-contoh makanan lain yang boleh mencegah kanser. Antaranya ialah makanan tinggi antioksidan. Okey, apa contoh makanan tinggi antioksidan? Contohnya makanan seperti bawang putih, mangga, sayuran hijau seperti kobis, bayam, kailan. Makanan ini semua adalah kaya dengan beta-karotin, lycopene, vitamin C dan vitamin E yang boleh bertindak sebagai antioksidan. Bermaksud makanan ini boleh melindungi sel kita daripada free radicals. Free radicals ni adalah satu bahan yang boleh menjadi penyebab kepada pembentukan sel kanser. Jadi kita boleh lebihkan makanan-makanan tinggi antioksidan ini, dan makanan-makanan ini boleh didapati daripada bright color food macam buah-buah dan sayuran berwarna merah, hijau dan oranye. Selain itu, kekacang juga merupakan salah satu makanan yang terbukti dapat mencegah kanser. Ini kerana kajian lepas membuktikan bahawa makan kekacang seperti badar, pistachio, walnut, kacang tanah, kacang kuda, kacang hijau boleh mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit kanser kolorektal. Sebab kanser kolorektal ataupun kanser usus, kita tahu kanser usus adalah kanser kedua terlazim di Malaysia. Jadi kita hendaklah melebihkan pengambilan kekacang, kerana pengambilan kekacang adalah sangat kaya dengan protein, serat, vitamin B, folat, kalsium dan rendah lemak. Kerana di samping itu, kerana kekacang, instead of kita pilih makanan junk food macam kerepek ikan, keropok ikan yang tinggi dengan garam, kita boleh pilih makanan kekacang sebagai snacking, sebab makanan ini lebih bernutrisi dan lebih berkhasiat. Okey, seterusnya, antara makanan yang boleh mencegah kanser adalah makanan tinggi serat seperti buah pisang, buah oren, sayur lobak merah, sayur brokoli adalah contoh-contoh makanan yang tinggi serat. Tambahan pula, makanan-makanan ini semua mudah untuk kita dapatkan dekat pasar raya. Maksudnya senang untuk kita akses makanan ni. Makanan tinggi serat ni telah terbukti adalah contoh makanan yang boleh mencegah kanser. Kita disarankan untuk mengambil mengambil lebih daripada 40 gram serat sehari, kerana kajian membuktikan bahawa makanan yang tinggi serat dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit kanser usus. Jadi di samping makanan tinggi serat ini juga dapat mengurangkan risiko kita mendapat kanser usus, makanan tinggi serat juga dapat menurunkan paras kolesterol dalam badan, dapat melancarkan pergerakan usus dan juga dapat mengawal paras gula dalam badan kita. Jadi secara kesimpulannya, banyak kajian telah membuktikan bahawa sesetengah makanan boleh bertindak sebagai pencetus dan pencegah kanser. Jadi kita sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap kesihatan diri sendiri, kita perlulah berhati-hati dalam pemilihan pemakanan seharian kita demi kebaikan kesihatan diri sendiri. Jadi itu sahaja untuk part saya sudah serahkan semula kepada moderator. Baik, terima kasih Cik Nur Ashifin di atas penerangan sebentar tadi. Sekarang kita dah pun tahu apa makanan yang boleh mencetus dan contoh makanan yang boleh mencegah kanser. Jadi tuan-puan bolehlah mengubah cara pemakanan dengan memilih makanan yang lebih sihat supaya dapat mencegah daripada kanser. Sekarang kita nak tahu pula bagaimanakah cara pencegahan kanser. Saya serahkan kepada Cik Nurul Izzah untuk penerangan seterusnya. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Ain, moderator kita pada hari ini. Okey, tadi Cik Ashifin telah terangkan tentang makanan apa yang boleh mencetus ataupun mencegah kita daripada mendapat kanser. Okey, jadi seterusnya saya akan berkongsi sedikit tentang 10 panduan ataupun cara yang betul yang boleh kita ikut sebagai panduan yang dikeluarkan oleh American Research Cancer. Okey, pertama sekali, kita perlulah menjaga berat badan. Pastikan berat badan kita berada dalam lingkungan berat badan yang sihat dan kalau boleh elakkan daripada kenaikan berat badan. Sebenarnya berat badan yang sihat ni bukan sahaja boleh dapat mencegah kita daripada mendapat penyakit kanser, malah kita juga boleh
elak daripada mendapat penyakit orang kata non-communicable disease ataupun penyakit tak berjangkit. Contoh penyakitnya adalah seperti obesiti, darah tinggi, kencing manis. Dan sebenarnya Malaysia merupakan negara yang tertinggi yang mempunyai penyakit obesiti di kalangan negara Asia Tenggara. Jadi macam mana kita nak tahu berat badan yang sihat ni? Okey, berat badan yang sihat ni sebenarnya antara BMI 18.5 sehingga 22.9. Okey, seterusnya panduan yang kedua ialah tingkatkan aktiviti fizikal setiap hari dan kalau boleh kurangkan aktiviti sedentary. Okay, apa contoh aktiviti sedentary ni? Rasa aktiviti yang keluarkan apa-apa lah. Macam contohnya duduk, TV, buat kerja kat office. Sebenarnya itu semua aktiviti sedentary. Bila kita buat aktiviti sedentary ni, kita tak berada dan kita berada lesu, letih. Jadi saya nasihatkan mungkin antara setiap 1 jam tu jadi badan bolehlah melakukan aktiviti yang sedikit agar otot tu lebih bergerak. Selain itu, apa yang untuk kita jauh daripada ataupun instead of guna lift, kita guna tangga. Okey, seterusnya panduannya ialah kita perlu makan biji yang penuh, sayur, buah dan kekacang dan jadikan mereka sebagai diet pemakanan kita. Okey, seperti yang telah diterangkan oleh Syed Imam, makanan semua baik-baik. Makanan boleh mencegah daripada mendapat kanser sebab mereka kaya dengan serat, kaya dengan bahan antioksidan. Okey, contoh biji penuh yang kita boleh ambil atau kita boleh makan. Instead of kita makan nasi putih, mungkin boleh gantikan dengan nasi perah ataupun roti putih, kita gantikan dengan roti whole grain contohnya. Okey, seterusnya panduan yang keempat ialah kita perlulah kurangkan makan makanan segera dan makanan diproses yang tinggi lemak, kanji atau gula. Okey, fast food ni memang senang sangat dapat kat Malaysia, macam-macam kan, ada kan, gastro senang dapat. Tapi sebenarnya makanan ni memang sangat tidak baik untuk kita sebab mereka ni sebenarnya tinggi kalori tetapi kurang nutrisi. Tinggi kalori jadi boleh menyebabkan kita mendapat obesiti dan senanglah mendapat penyakit kanser. Makanan diproses ni contohnya kek, pastry semua diproses yang memang tinggi gula, tinggi lemak. Memang boleh menyebabkan bila kita makan memang tinggi kalori. Nanti kalau boleh elakkan makanan tersebut. Okey, panduan yang adalah kurangkan daging merah dan diproses. Okay, seperti yang diterangkan oleh Cik Ashikin tadi, makan daging merah dan daging proses ni memang tak baik. Dia bukan tak baik, dia macam boleh mencetus pada kanser sebab makan daging merah dan daging proses ni memang tak baik. Dia bukan tak baik, dia macam boleh mencetus pada mempunyai bahan yang boleh mencetus kanser. Minggu. Kurang manis. Maafkan saya. Okey. Banyak info tak dengar. Okey, maafkan saya. Okey, dengar ke sekarang? Boleh cek line balik. Sekarang okey, baik. Okey, seteruskan dengan panduan yang seterusnya ialah kita perlu kurangkan minum minuman manis dan kalau boleh gantikan dengan air kosong. Okey, air kosong yang telah diterangkan. Air kosong ni kenapa dia baik sebenarnya sebab dia tak ada kalori. Dia memang kosong kalori dan selain itu dia boleh memberi hydration dekat badan kita. Jadi kalau boleh elakkan minum air manis, lebihkan air kosong. Dan kalau ikut pandang memang kita perlu ambil 8 gelas sehari. Okey, seterusnya atau lebih baik tinggalkan pengambilan alkohol. Okey, alkohol ni sebenarnya bahan ataupun yang dia mempunyai bahan yang boleh mencetus kepada pelbagai jenis kanser. Contohnya mulut, esophagus, payudara dan juga kolorektal, usus. Jadi kalau boleh tinggallah pengambilan alkohol ataupun kurangkan pengambilan alkohol. Okey, seterusnya
seterusnya, jangan ambil mendapat isi daripada sahaja. Okey, contohnya kita tak nak dapat kanser, kita nak mencegah daripada kanser, tapi kita ambil suplemen yang dijual kat pasaran. Sebenarnya kalau boleh elakkanlah, sebab kita kalau boleh kita dengar dulu daripada nasihat doktor, daripada pakar yang tauliah, barulah kita boleh ikut panduan yang diberikan. Okey, seterusnya, ibu yang mempunyai anak kecil digalakkan untuk menyusu anaknya jika mampu. Okey, ini sebenarnya selari dengan saranan WHO sendiri. Saranan daripada WHO ialah ibu-ibu perlulah menyusu anaknya yang berumur bawah daripada 6 bulan. Okey, bawah daripada 6 bulan. Sebab apabila ibu ni memberi susu dia bukan setakat mencegah daripada mendapat penyakit kanser payudara, malah sebenarnya dia boleh membantu perkembangan otak ataupun membantu pembesaran anak tersebut. Okey, aktiviti sedentary itu apa? Okey, aktiviti sedentary ni macam aktiviti yang orang kata tak lakukan apa-apa aktiviti, macam tak keluarkan apa-apa peluh lah orang kata. Macam contohnya duduk, bermain gadget, kan kita tak buat apa-apa, tak keluarkan apa-apa peluh. Itulah contoh-contoh aktiviti sedentary sebenarnya. Okey, panduan yang sekali kita dapatkan nasihat kepada pakar kesihatan untuk pertanyaan lebih lanjut. Okey, ini sebenarnya kepada orang yang baru sembuh daripada kanser, kalau nak ikut panduan yang telah diberikan boleh, tapi lebih baik tanya dulu dengan doktor sesuai ke tak untuk ikut panduan-panduan yang telah dikeluarkan ini. Okey, seterusnya, tadi saya dah terangkan mengenai panduan pencegahan kanser. Sekarang saya nak terangkan contoh makanan yang boleh diikuti ataupun boleh dibuat di rumah. Sebelum tu kena cerita dululah apa makanan rumah yang kita selalu guna kat rumah. Okay, contohnya semua Chinese bowl, mangkuk kecil, sudu besar, sudu teh, cawan cup dalam 150 ml dengan senduk nasi. Senduk nasi ni kalau boleh, nasi tu jangan kita letak membumbung, tapi kita letak secara rata. Satu senduk rata. Okey, contohnya kalau kita makan kat rumah, kita nak guna apa? Tak ada perkakas rumah kan? Okey, kita boleh guna tangan kita. Okey, tangan kita ni boleh sebenarnya digunakan sebagai ukuran saiz dengan makanan. Okey, contoh, kita nak ambil nasi. Saya nak ambil sebesar penumbuk. Penumbuk tuan-tuan, ini adalah saiz hidangan karbohidrat. So, apa contoh karbohidrat? Nasi putih, nasi perang, mi, kentang dan sebagainya. Okay, dah ambil karbohidrat, nak ambil apa pula? Kita ambil sayur dan buah. Okay, memang sayur buah ni kena ambil lebih sikit lah sebab kita tahu sayur buah ni tinggi serat, antioksidan. So, ambil ni saya hidangan sayur lah atau buah. Contoh sayur dan buah macam kobis, kangkung, sawi, bayam, apple dan sebagainya. Okay, dah ambil sayur, dah ambil buah, dah ambil nasi, nak ambil apa pula? Okay, seterusnya kita akan ambil protein. Okay, protein ni dia sebesar tapak tangan anda. Ini adalah saiz protein. Apa protein yang boleh kita ambil? Ayam atau ikan. Okey, seterusnya kita tahu saiz hidangan. Saya nak bagi contoh pemakanan yang sihat yang boleh anda ikut ataupun boleh juga ada, kalau ada aktiviti lain pun boleh juga. Okey, ini adalah contoh dalam pemakanan. Ada 5 dan sehari boleh makan 5 kali. Kita boleh makan sarapan, menu pagi, tengah hari, menu petang, malam. Dalam 1,500 kali, kita boleh 7 kali waktu breakfast. Boleh ambil 2 keping roti, mie penuh dan diletak dengan kacang panggang, sedikit salad, 1 cawan daun salad, tomato dan boleh diminum bersama kopi dengan 2 sudu besar susu tepung rendah lemak. Okay, dah makan breakfast, kita minum petang, minum pagi. Minum pagi pukul 10 pagi kan? Okay, minum pagi tu boleh ambil snacking. Tapi snacking yang lebih sihat, kita ambil buah. Contohnya macam
satu potong betik ataupun satu biji apple. Apple kan senang kan nak bawa. Boleh simpan, boleh bawa daripada rumah. Waktu pukul 10 pagi makan. Okay, lunch. Lunch kita pergi kedai boleh makan satu cawan nasi, satu ikan kembung, setengah cawan bagi tumis, satu pisang dan juga jangan lupa air kosong. Okay, minum petang. Ni snacking juga. Tapi kita boleh je nak ambil 6 keping biskut mil penuh dengan setengah cawan kopi dengan 2 sudu besar, susu tepung rendah lemak. Okay, akhir sekali dinner. Dinner boleh makan macam lunch ataupun kalau nak lain sikit, satu cawan nasi, satu ayam panggang, setengah cawan sayur dan juga air kosong. Okay, jadi apa yang saya boleh rumuskan, kita boleh mengikut panduan, 10 panduan yang telah dicadangkan oleh saya tadi, supaya kita boleh mengelak atau daripada mendapat penyakit kanser. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan semula kepada moderator kita. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Izzah di atas perkongsian tentang panduan pencegahan kanser tadi dan contoh menu pemakanan harian yang sihat sebentar tadi. Walaupun ada sedikit masalah teknikal tadi, tak apa, kita teruskan lagi. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu sesi quiz. Kepada para peserta, anda boleh lihat ke chat box masing-masing. Kita ada bagi satu link untuk masuk ke dalam quiz dan anda boleh tekan link quiz tersebut, masuk ke dalam quiz menggunakan nama pendek dan ID pekerja. Kita masih menunggu ingatkan lagi sekali, para peserta boleh masuk ke dalam quiz menggunakan nama pendek dan ID pekerja bagi memudahkan urusan pemberian hadiah nanti. Sekarang kita akan beri sedikit masa lah untuk semua masuk dan kita akan start lepas ini. Okey, sekarang kita masih menunggu ya. Masih boleh masuk ke dalam quiz.
Okay, setakat ini kita dah ada 22 peserta masuk ke dalam quiz. Kita akan tunggu lagi dalam 10 saat sebelum kita mulakan quiz kita. Jadi cepat-cepat masuk ke dalam quiz sebelum kita mulakan. Okey, kita boleh start quiz sekarang. Para peserta diberi masa selama 3 minit untuk menjawab soalan quiz. Boleh mula sekarang. Okey, nampaknya quiz sudah pun bermula. Semua dah pun start menjawab dan sekarang Nur Aini sedang mendahului. Diikuti pula Azrin 86177. Okey, nampaknya saingan sengit antara Nur Amin dan saya. Okey, nampaknya kita dah pun ada pemenang. Rasanya kita boleh stop quiz sekarang. Okey, pemenang tempat ketiga. Saya. Siapa tu saya? Tempat kedua, Azrin 86177. Tempat pertama, Nur Aini. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Jadi selepas ini para pemenang diminta untuk memberi nama penuh dan nombor telefon kepada Encik Megat bagi memudahkan urusan pemberian hadiah dari pihak kami. Jadi sekarang kita beralih pula kepada sesi Q&A. Sekarang ni kita buka lagi soalan dari para peserta. Tuan dan puan bolehlah ajukan sebarang soalan di chat box. Dan seterusnya saya serahkan kepada moderator TNB, Encik Muhammad Faizal untuk memilih soalan dan panelis kita akan menjawab segala pertanyaan. Silakan Encik Muhammad Faizal. Baik, terima kasih Cik Ain Atirah dari HUKM. Sekarang saya dah rampas kuasa mic pada saya. Okey, kita buka soalan dari warga kerja. Sekiranya ada soalan, boleh majukan soalan di ruangan Q&A. Okey, sekarang ni saya ada satu soalan untuk dijawab. Adakah penjagaan masa makan membantu untuk kita mengelakkan kanser? Okay,
Saya tanggungjawab Okey, adakah masa waktu makan membantu untuk kita mengelakkan kanser? Okey, benda tu memainkan peranan juga. Sebab kalau kita tak jaga waktu makan kita makan lewat malam contohnya, dia boleh menyebabkan kegemukan, obes. Jadi bila obes, automatically anda ada faktor risiko untuk mendapat kanser. Okay, dia bukan direct tak betul waktu makan anda dapat kanser, dia indirectly. Sebab bila anda tak jaga waktu makan yang betul, anda berisiko untuk mendapat penyakit kanser sebab anda obes. Itu sebenarnya yang betul lah. So waktu makan kena makan. So kalau ikutkan plan pemakanan yang kita tunjukkan tadi pun, dia ada waktu. Kalau dinner pun kita nak sebelum pukul 8 malam. Sebab itu sebenarnya kita tak nak bila you makan lewat malam, you punya metabolism tak boleh berfungsi dengan baik, maka anda akan mengumpulkan lemak-lemak dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan obesiti yang seterusnya boleh berisiko untuk mendapat kanser. Okey, baik. Kita terus soalan kedua doktor. Adakah faktor genetik juga penyumbang kepada kanser walaupun amalkan pemakanan dan gaya hidup sihat? Okey, ini amat penting untuk kita ketahui. Faktor genetik sebenarnya terlalu rendah. Terlalu rendah dia punya peratusan. Okey, kebanyakan faktor genetik ni peratusannya memang rendah sangat. Tetapi contoh kalau kita ada faktor genetik ataupun genetik yang tidak bagus dalam badan kita, tetapi kalau kita mengamalkan amalan hidup yang sihat dengan jaga makanan, exercise dan sebagainya, dia boleh melindungi kita. Walaupun kita ada genetik yang tak bagus. Tapi kalau kita ada genetik yang tak bagus, kita pula tak amalkan benda yang tak bagus. Kita tidak buat seperti mana gaya hidup yang sihat, maka dia akan double lagi. You dah lah genetik tak bagus satu. You punya amalan sihat pun tak bagus. So dia akan double lagi risiko untuk you dapat risiko mendapat kanser. Okay? Sebenarnya jangan salahkan genetik, tetapi sebenarnya gaya hidup anda sebenarnya yang menentukan anda berisiko untuk mendapat kanser atau tidak. Genetik itu peratusannya terlalu rendah. Okay. Apakah makanan yang terbaik untuk menguatkan sistem pernafasan kita? Sistem pernafasan. Okey, sistem pernafasan bagi kanser, biasanya pernafasan ni maksudnya kanser paru-paru lah. Okey, kanser paru-paru ni sebenarnya dia lebih kepada faktor merokok. Okey, jadi apakah makanan yang terbaik untuk sistem pernafasan ni sebenarnya tak ada kajian yang konkret lah mengatakan you tak boleh makan benda sejuk ke dan sebagainya. Itu kadang-kadang lebih kepada culture. Lebih pada culture. Tapi tak ada evidence saintifik yang khusus. So sebenarnya kalau untuk kurangkan kanser paru-paru, anda tak boleh merokok lah. Makanan mesti kena sihat lah. So tak ada yang spesifik untuk saya katakan. Okey, soalan seterusnya ya Prof. Sekiranya seseorang pesakit kanser telah diklasifikasi sebagai penghidap kanser stage 4 selepas kemo dan CA marker turun ke paras normal, adakah staging itu akan berubah? Okey, staging memang tak akan berubah. Sebab biasanya bila staging 4 ni bermasuk, kanser anda telah merebak ke badan anda, ke organ badan yang lain. Contohnya mungkin ke paru-paru, ke tulang belakang, ke hati, ke otak dan sebagainya. So bila dia merebak, dia tak akan undur balik. Dia memang ada kat situ. Tetapi that's why kita bagi kemo. Bila kita bagi kemo, dia matikan sel-sel kanser di organ lain badan kita. Okey? Tetapi sudah ada kesan. Bila kita matikan sel-sel kanser itu, that's why bila kita buat the blood marker, the tumor marker, dia punya peratusan nilai tu turun sebab sel-sel kanser tu dah mati di situ. Tetapi sel-sel kanser ini dia boleh aktif balik. Okey, dari sebab itu kalau bagi pesakit kanser, walaupun anda telah mendapat kemo, rawatan, anda perlu kekal aktif. Sebab kita tak nak dia aktif, the cell tu aktif kembali dan anda boleh mendapat recurrent, kita panggil, berulang lagi sekali.
Okey, soalan seterusnya, Prof. Apa itu radikal bebas? Bagaimana ia berlaku? Okey, radikal bebas ni bermaksud dalam badan kita akan ada mekanisme. Okey, memang ada sistem immunity dan sebagainya. Jadi dia kena balance antara, that's why contoh makanan tadi ada antioksidan. Antioksidan ini adalah bagus, tapi oksidan ataupun kita namakan radikal bebas ini tak bagus. So kalau radikal bebas ini terlalu banyak, antioksidan yang sikit, of course you akan dapat kanser. Tapi kalau balance, kemungkinan mungkin 50-50 lah. So kita tak nak radikal bebas ni lebih tinggi berbanding antioksidan yang ada dalam badan kita. Jadi macam mana kita nak ada antioksidan? Antioksidan ni dalam darah diukur macam paras, zinc, selenium. I'm sure that kalau kita pergi kat vitamin dekat farmasi kan ada jual selenium, zinc. Itu adalah tablet which is tak bagus. It's good that kita ambil natural. Macam buah-buahan, sayur-sayuran yang memang ada antioksidan, zinc, selenium yang boleh kawal radikal bebas. Dia akan matikan radikal bebas dalam badan dan kita dapat mengurangkan risiko untuk mendapat kanser. Okey, seterusnya. Melayu ramai ada alkoholik. Sekejap ya. Ada soalan. Okey, Melayu ramai ada alkoholik liver. How to overcome masalah ini? Benar. Jangan minum alkohol lah. Okey, jangan minum alkohol lah maksudnya. Okey, sebenarnya paras, ada setengah orang dia minum alkohol, dia tak dapat kanser. Dia tak dapat alcoholic liver disease itu. Okey, sebab kadang-kadang daya immunity badan dia. Okey, tapi ada setengah orang dia minum sikit saja dia boleh dapat. So itu bergantung kepada individu sebenarnya. Okey, dia punya paras. Tetapi kenapa kita nak mengambil risiko dengan minum alkohol? It's better that kita jangan minum langsung supaya whatever apa yang ada dalam badan kita adalah bukan toksin. Sebab bila kita minum saja, dia sebenarnya you minum 1 gelas saja okey lagi. Tapi kalau you minum 1 gelas setiap hari melebihi daripada paras yang sepatutnya, memang automatically anda berisiko untuk mendapat kanser hati ataupun alcoholic liver disease, penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol. Okey, soalan seterusnya. Sekiranya CA marker pesakit kanser sudah turun pada paranormal 34.9, bolehkah pesakit itu berhenti sesi kemo seterusnya? Oh, tak boleh lah. You have to follow. You have to follow apa yang doktor advice lah. Sebab kadang-kadang dia makin turun, you jangan stop. Sebab kadang-kadang kalau stop, you punya cycle. Sebab kemoterapi ni ada cycle dia. You have to complete the cycle. Sebab bila complete cycle, doktor akan check balik tumor marker and then dia akan tengok. Bukan sekadar tengok tumor marker saja. Dia akan tengok banyaklah CT scan dan sebagainya lah. Bergantung kepada kanser dekat mana. So baru di situlah pakar-pakar onkologi ni akan decide. Okay, mungkin kita stop dulu cycle dan tengok macam mana. Tapi kalau kita the doktor stop the chemoterapi pun, dia akan ada follow up. So don't miss the follow up. Kena pergi rawatan susulan untuk tengok. Sebab tiba-tiba je kita punya tumor marker boleh naik balik. So kita tak tahu. Sebab kanser ni benda yang unpredictable. We don't know. Sometimes if we cegah, it's not easy for us to get. But tapi kalau dapat, susah. That's why kanser ni kita kata survival ni amat rendah. Okay. Walaupun sel kanser tu selepas buat kemo tu sel kanser tu sudah tiada, staging tetap tak turun ya? Staging tetap tak turun. Sebab dia dah ada di situ. Dia tak pernah lagi bila stage 4 dia pergi ke stage 1, tidak. Sebab dia memang dah pergi. Once dah ada history you pergi ke organ lain, memang you akan berada di tahap yang sama. Tetapi daripada 1 nak berubah ke 2, 3 dan 4, yes. Mungkin you sebenarnya kanser dekat satu tempat saja, tetapi dia dah pergi ke kelenjar. Okay? Biasanya pada mulanya kanser ni dia akan merebak ke kelenjar dulu. So bila dekat kelenjar ni dia dah jadi stage 2, stage 3 dan akhirnya ke organ lain stage 4. Okey.
soalan, ni mungkin soalan terakhir. Okey. Salah pemakanan, alkoholik liver berlaku sebab makan buah immediately selepas lunch atau dinner. Apa makan buah immediately? Ya, salah pemakanan. Okay, saya baca balik soalannya. Saya rasa itu lebih salah ni, dia punya informasi ni. Maksudnya, Ini you boleh soalan makan. Prof. Soalan dari warga kerja, salah pemakanan. Alkoholik liver berlaku sebab makan buah immediately selepas lunch atau dinner. Okey. Makan buah bila maksudnya? Selepas makan. Okey. Betul lah tu. You kena makan buah selepas makan. Tapi benda ni bukan menyebabkan you dapat the liver disease. Tak ada kaitan tu kalau ikutkan. Tak ada kaitan Tak ada kaitan. Cuma dia ada beza. You kena makan buah. Setiap kali you makan, you kena ada serat. Serat ni tak semestinya daripada buah. Dia boleh daripada sayur juga kan. So kalau you dah sebenarnya, masa you makan tengah hari ataupun makan malam, dia dah ada serat, dah ada sayur. Kadang-kadang kalau you nak top up buah pun boleh. Tapi tak top up buah pun tak apa. Tetapi make sure mesti cukup yang tadi yang kita ajar tadi. Kena besar. Cukup tangan ini. Kena make sure. Kalau sayur satu saja, kena tambah lagi buah satu. Untuk make sure that kita cukup kita punya fiber. Untuk pengambilan buah ni, Prof, dia sebaik-baiknya sebelum atau selepas makan? Okey. Kalau kita nak diet, kita tak nak dia bagi kita gemuk biasanya kita advise makan buah dulu sebelum makan nasi sebab kita dah kenyang dengan buahnya. Itu dari segi untuk mengelakkan daripada obesiti. Tetapi sebenarnya dia tak ada kisah pun. Yang penting you makan kena ada serat. Serat ini daripada sayur atau buah. Sebelum atau selepas sebenarnya tak kisah. Yang penting kena ada. Okey. Okay, kita akhiri sesi Q&A ni setakat ni. Sekiranya ada soalan, boleh majukan kepada kita akan majukan pada Prof nantilah untuk dijawab. Baik, okay, kita stop sesi Q&A setakat ni. Soalan-soalan yang tidak sempat dijawab atau mereka yang mempunyai soalan boleh majukan dan kami akan emailkan jawapan kemudian. Okey, mungkin saya boleh buat conclusion sikit. Sebelum kita akhiri webinar ini, saya ingin buat 5 take home message yang perlu anda ambil lah. Okay, silakan Prof. So saya nak make sure semua peserta yang datang hari ini bukan sahaja anda mendapat pendedahan, tetapi please share to others lah. Sama ada you punya kawan keluarga, jiran dan sebagainya. Pertama, apa yang anda perlu tahu adalah kanser boleh dicegah. Kanser memang boleh dicegah. Bagaimana untuk mencegah kanser adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Dan salah satunya adalah pemakanan. Jadi makanan ni kita dah share dengan anda semua. Apa makanan yang boleh mencetus, apa makanan yang boleh mencegah kepada kanser. Jadi anda perlu tahu apa yang anda makan. Kalau dulu mungkin anda tak tahu, mai ambil je ubat-ubati dan sebagainya. Okay, but now you have to know apa yang you makan. Dari segi nutrisi, dari segi risiko untuk dapat kanser dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pencegahan awal adalah lebih baik daripada menerima rawatan. Jadi cegah sebelum anda mendapat sakit iaitu kanser. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih Prof. Kami mohon juga kebenaran Prof untuk kami share slide kepada warga kerja TNB. Slide yang cukup informatif. Baik, sedikit info kita minta pemenang-pemenang soalan kuis tadi untuk hubungi kami satu. Okey, pemenang nombor 2. Nombor 2 siapa tadi? Azrin 8617. Saya pun tak tahu siapa.
Okey. Okey. Baik, terima kasih. Diharapkan dengan sesi tadi dapat memberi semangat dan dorongan kepada warga kerja TNB khususnya untuk bersama-sama menjalani gaya hidup aktif dan sihat. Maka dengan ini berakhirlah sesi webinar Wellness Wednesday kita pada tengah hari ini. Sedikit info. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama bergambar Prof. Kita akan open video untuk kita bergambar beramai-ramai. Kita minta peserta yang hadir hari ini tolong isi feedback yang kita dah letak dekat chatbot. So kita mohon sangat-sangat sebab kita nak tengok feedback because this is one of the project yang student perlu lakukan dan buat report lah. So kita mohon semua peserta yang hadir isi feedback form seperti yang kita nyatakan ini sebelum kita bergambar. Baik Prof. Mohon kerjasama Kita ada 60 peserta pada pagi ini. Kita mohon kalau boleh ke 60 peserta itu untuk mengisi survey yang dimajukan. Okey, mohon untuk semua warga kerja buka video Okey, anggota kerja diminta untuk isi Google Form untuk feedback program pada pagi ini di pautan yang dimajukan. Okey, mohon untuk semua buka video Mohon untuk semua attendees untuk dekat bawah tu ada start video, tekan start video untuk kita ambil gambar. Siapa tak boleh belakang saya ni pun boleh mari. Belakang saya pun boleh. Seorang je. Yang lain ramai, seorang je sini. Okey. Ada. Okey, coach bersama saya okey. Semua senyum. Sekejap ya. Iza, Mai, tolong. Dia punya video tak ada. Iza dekat sini. Lagi satu, Mai tak masuk lagi, Mai. Mai tak ada kamera. Oh, Mai tak ada kamera, I see. Mai. Ready. Sorry. Okay. Okay, buat 3. Freestyle, town. Lagi tahu. 1, 2, 3. Okay, buka kau punya suara. Satu, dua, tiga. Sekejap lagi ada satu lagi screen. Suara. Okay, yang kedua. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay, satu lagi. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Okay, right. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah, thanks. Good. Thanks semua Prof, semua kru tunggu sekejap ya. Okay, kita mohon supaya panelis dan juga speaker jemputan dari HUKM untuk tunggu sebentar. Okay.
Baik, sebelum kita akhiri sesi pada pagi ini, kami dari Unit Health and Wellness Management ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Dan terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih kepada Hospital HUKM yang sudi menjadi speaker jemputan pada pagi ini serta seluruh warga kerja TNB yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini dari awal senaman tadi hingga akhir program. Kami hargai masa anda. Dan sedikit info berkenaan dengan cabaran budok Piala Presiden 2020 yang saya maklumkan pada awal sesi sebentar tadi. Okey, bagi cabaran Piala Presiden seperti banting di belakang saya ini telah pun bermula dari Mac 2020 dan setakat 30 September bagi kategori anak syarikat sekarang ini diungguli oleh TNB IT Sdn Bhd dan diekori rapat oleh Kapal Energy Ventures. Dan di tempat ketiga TNB Fuel Services Sdn Bhd. Bagi kategori jabatan pula GIA tempat pertama, pejabat presiden, ketua pegawai eksekutif tempat kedua dan pejabat setiausaha syarikat di tempat yang ketiga. Dan bagi kategori bahagian pula Subsidiary Management Division di tempat yang pertama diekori rapat oleh bahagian sumber manusia kumpulan tempat kedua dan juga bahagian keuangan kumpulan di tangga yang ketiga. Dan yang lain-lain masih lagi sedang mengejar. Baik, itu saja informasi berkenaan dengan Piala Presiden. Okey. Selain itu, okey, akhir kata kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program ini. InsyaAllah segala kekurangan akan kami perbaiki pada masa akan datang. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang dari kelemahan kami sendiri. Jadi kepada semua warga kerja TNB, saya menyuruh supaya kita amalkan gaya hidup aktif dan sihat. Takut saya dengar obesiti tertinggi di Asia, di Asia Tenggara. Okey. Untuk maklumat semua. Cik Faizal. Ya saya. Boleh tak kita nak bagi kata penutup pantun sikit? Boleh. Boleh Prof. Silakan. So, Ain, silakan Ain. Baiklah, izinkan saya tutup sesi webinar ini dengan serangkap pantun. Buah cempedak enak rasanya, buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja program bicara, harap dapat manfaat semua. Sekian, terima kasih. Okey, saya kena balas Saya kena balas. Terbaik. Hujung minggu pergi ke CM. Terima kasih HUKM. Terbaiklah. Okey, untuk maklumat semua, sesi webinar akan datang ialah pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Okey, berkenaan dengan kita boleh mendengar berkenaan dengan obesiti pada 21 tersebut 21 Oktober kita ada topik yang cukup menarik, how to maintain normal body weight. Tadi kita dengar tentang obesiti di kalangan rakyat Malaysia. So kita boleh dengar topik ini cukup menarik dari Grand Eagles Hospital insya-Allah pada hari Rabu tersebut. Dan pada 14 Oktober nanti pada minggu depan, seminggu dari sekarang, kita akan laksanakan seperti biasa quickie stretch before lunch bersama dengan tim Jim Caretaker mulai jam 12 tengah hari. Walaupun kita mungkin ada sebahagian yang bekerja dari rumah, boleh laksanakan senaman tersebut di rumah masing-masing. Baiklah, saya doakan anda semua kekal aktif dan sihat. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di sesi Wellness Wednesday yang akan datang. Selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia. Stay safe, stay healthy, patuhi SOP. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Okey. Terima kasih Prof and the team. Boleh buka you punya suara. Jadi kita boleh. Di kesempatan ini on behalf of TNB, saya mengucapkan jutaan terima kasih pada HUKM, Prof especially and the team
Alhamdulillah, walaupun ada sedikit saya rasa network problem masa presentation Shikin tadi. Bukan Shikin, siapa? Izzah. Ada sedikit, tapi roughly Alhamdulillah 80% cantik, syukur Alhamdulillah. Well planned and Professor and team juga berturut hari buat rehearsal. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya on behalf Wellness Unit, sekiranya kalau Prof and the team nak buat next webinar, boleh contact saya. InsyaAllah kita boleh repeat. InsyaAllah. So, kata-kata daripada Prof and the team, silakan. Okay, saya dululah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada TNB. Sebenarnya this is a project sebenarnya by the VPN students lah, pelajar sains pemakanan. So diorang ni pelajar latihan industri yang datang kepada kami lah untuk attachment. So saya bagi sebenarnya projek ini untuk buat booklet. Okay, apa yang dipresent sebenarnya akan dijadikan booklet sebenarnya, e-booklet. Tapi kita tak boleh share dulu sebab kita akan buat copyright. So saya sebenarnya bangga dengan diorang lah. Sebab saya kata you tak boleh lah. You sekadar buat e-booklet saja tapi you tak sampaikan. So kita nak you sampaikan sama ada dia orang faham atau tak apa yang kita tulis dalam e-booklet. So saya harap apa hasil webinar hari ini okey lah. You all faham tak? You get something tak? Sangat banyak info, Prof. Sangat banyak info. It's worth it. Siapa yang tak dengar rugilah. Sebab saya rasa that's the point. Sebab that's why kita pilih pemakanan. Sebab bidang saya bidang kanser. Tetapi adik-adik pelajar ni dia orang akan keluar sebagai nutrition, pakar pemakanan nanti kan. So it's different kan. Saya pun baru tahu nutrition dengan dietitian lain. Dietitian you dah sakit. You dah dekat hospital. So kita akan arrange diet you. Tapi nutrition ni cegah. So that's why apa yang kita share hari ni adalah untuk cegah penyakit kanser lah. So mungkin saya minta ke semua yang terlibat untuk say something. Mungkin Ain dulu, moderator. Ain, silakan. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih pihak daripada TNB. Sebenarnya ni first time saya jadi moderator dan last minute pun diberi tugas jadi moderator. So terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain kerana beri peluang saya untuk menjayakanlah sebagai moderator. Itu sahaja kot daripada saya. Seterusnya Izzah mungkin ada apa-apa nak cakap? Izzah? Okay, hai. Saya Izzah, saya terpaksa kongsi screen dengan Z. Minta maaf sangat tadi ada problem dengan line. Tapi saya harap apa yang kami sampaikan semua dapat diaplikasilah dalam seharian. Jangan, kalau boleh kita dengar, belajar dan cuba untuk buatlah untuk dapat kesihatan yang lebih baik dan kata dapat mencegahlah daripada kanser. Okay, Zin, insyaAllah. Terima kasih TNB dan terima kasih HUKM sebab bagi opportunity ini untuk kita orang semua belajar dan belajar bersama-sama dengan partisipan yang lain. Itu saja. Ashuki? Terima kasih kepada pihak TNB dan juga HUKM, especially Dr. Admawati sebab bagi peluang kepada kami sebagai pelajar intern untuk conduct sesi webinar ni sebab masa kita orang belajar, kita orang tak pernah pun conduct sesi webinar ni. Jadi ni first time lah. So experience dan exposure juga untuk kami. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa bersama kami pada hari ini. Ada lagi nak tambah? Okay. Ada juga yang bantu. Sebenarnya this is the whole team lah. Macam Mai,
Mai, tak boleh tunjuk muka. Dia orang nak tengok muka Mai yang jaga slide tadi. Mai jaga slide. Nak tengok muka. Mana Mai? Itulah, mana rupa Mai ni? Kejap. Cik Iman Syarif nak tengok. Mana Mai? Mai mana Mai? Oh, thanks a lot, Mai. Mai dengan Yong. Mai jaga slide. Yong yang chatbot tadi. Good. Sangat smooth. Sangat smooth. Alhamdulillah, good. Say something. Betul. Assalamualaikum. Saya Mai dengan Yong. Kami backstage lah. Saya tolong jaga slide. Yong tolong check chatbox. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak TNB dan Dr. Azma sebab bagi peluang kepada kami nak conduct benda ni. Ni first time kami jadi backstage untuk webinar ni. Banyak benda belajar lah, banyak benda baru. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih. Thank you, Mai and Yong. Okay, saya rasa itu sajalah kot daripada kami. Tapi sebab saya karantin kat rumah, so selepas ni dia orang akan makan lah. Makan makanan yang sihat. So, once again, terima kasih banyak Prof and team. Kalau ada apa-apa, boleh contact saya balik, Dr. Profesor. So, okay. Bye. Okay, bye. Thanks. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okay, bye.